muslimin dan muslimat, di antara tuntutan Allah ke atas kita adalah menggali mutiara-mutiara daripada Al-Quran di dalam konsep yang disebut oleh Allah pada ayat 24 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini konsep dia. Membaca Al-Quran itu sudah cantik, sudah bagus, menandakan kita orang Islam, umat Islam yang rakuskan pahala, maka kita baca Al-Quran, alhamdulillah, itu sudah bagus. Tetapi untuk mencedok ibrah daripada Al-Quran itu, ia memerlukan satu sifat lagi. Kita sebut sebagai apa? Buffer stage lah kalau orang putih. Mesti ada buffer stage dia untuk kita step kepada tempat itu. Nak datang masjid boleh pakai topeng, tu dia punya stage dia. Bawa sejadah, cek temperature 37.5 kata, dipersilakan pulang. Menandakan awak tak sihat. 38 lagi awal suruh balik. Ada dia punya kriteria. Untuk kita layak ke masjid, kita mesti menempuh step itu, langkah itu. Maka untuk mencedok ibrah, pengajaran daripada Al-Quran, kita mesti melalui suatu fasa yang dinamakan tadabbur. Kalau ini tak ada, kita takkan boleh mencedok ibrah daripada Al-Quran. Maka itu yang saya baca awal tadi, ayat 24 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, afala yatadabbarunal Qur'an. Maka mengapakah kamu mereka itu tidak boleh tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau kata Allah, hati-hati kamu telah dikunci mati. Itu warning Allah. Baca alhamdulillah, pahala dapat. Tapi tadabbur suatu tuntutan. Tak boleh berpuas hati dengan membaca Al-Quran sahaja, tetapi mesti kita tadabbur. Dan Allah tanya, am ala qulubin aqfaluha. Allah tanya, kalau kamu tak boleh tadabbur, adakah hati kamu telah dikunci mati? Na'udzubillah.
Maka untuk bawa keluar ibrah pengajaran daripada Quran, makanya baca, lepas tu tengok terjemah, lepas tu tengok tafsir sikit, baru kita boleh mengambil ibrah pengajaran daripada Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nak cedok semua ibarah Allahu Rabbi, PKPP ni 8.45 kena pi dah. 8.45 patuh kena berhenti. Nak cedok semua daripada suratul Fatihah sehingga minal jinnati wan nas, tak berapa tahun kita nak ambil masa. Maka sekadar saya nak mencedok satu dua ibarah daripada Al-Quran untuk kita jadikan bekalan di dalam hidup kita, untuk kita jadi manusia yang benar-benar bertindak sebagai manusia yang punya jati diri, yang punya harga diri, dan yang mempunyai kekuatan diri yang melayakkan dia bergelar seorang manusia, bukan binatang ternakan. Na'udzubillahi min zalik. Maka saya nak petik yang pertama berhubung dengan diri kita. Saya nak ajak muslimin dan muslimat masuk kepada suatu fasa, iaitulah fasa sedar ke diri. Saya, tuan-tuan muslimat semuanya, fasa pertama yang saya nak ajak berfikir ialah marilah kita sedar ke diri siapalah kita ini, supaya kita berjaya membendung sifat takabur, kesombongan yang amat dibenci oleh Allah. Baik, saya nak bawa ayat simple. Khalaqal insana min 'alaq. Nak start daripada situ. Muslimin dan muslimat, kadang-kadang kita cepat lupa. Maklumlah dah macam ni, dah berjawatan, ada pangkat sikit, ada kenderaan, ada duit, pengaruh, sihat tubuh. Kita kadang-kadang terlupa pada suatu fasa di mana kita dinamakan dengan alaqah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau rajin baca buku, cuba cari sebuah buku yang dikarang oleh seorang Profesor Mat Saleh daripada Kanada, Profesor James E. Moore, Profesor Emeritus daripada Toronto, Kanada. Di dalam bukunya The Giving Birth, buku ni buku orang putih, bahasa Inggeris. Saya ada buku tu. Bagaimana Profesor Emeritus James E. Moore ketika dia describe, dia menghuraikan apa itu alaqah dengan satu huraian yang cukup profesional, dengan satu huraian yang menepati kalam Allah Al-Quranul Karim, dengan satu huraian yang penuh dengan disiplin ilmu yang saya ringkaskan sahaja walaupun panjang perbahasan dia.
Cuma saya tidak pasti apakah Profesor James E. Moore ini memeluk Islam. Wallahu a'lam. Tetapi kajian dia, subhanallah, adalah kajian yang membawa kepada kebenaran Al-Quran. Oh, ramai tuan-tuan muslimin muslimat, orang-orang barat yang mengkaji Islam, yang mengkaji Al-Quran. Kita tak payah kaji dah, sebab kita rasa hebat, beranak-beranak Islam. Tu yang Isa Okok tu rasa hebat. Lama saya tak main balik pulau, 6 bulan tak sebut Okok. Kan, PKP punya pukulan. Kan, kita rasa hebat, Allah Quran tak payah kaji. Tuan-tuan, Mak Saleh kaji. Ada yang bertemu dengan hidayah dan petunjuk. Nama-nama yang selalu kita sebut, yang tuan-tuan muslimat pun baca dalam buku-buku. Nama-nama seperti Dr. Maurice Baukil, seorang sarjana Perancis yang akhirnya memeluk Islam dalam keadaan dia mengkaji tentang solat dan mengkaji tentang garam yang ada di tubuh Fir'aun yang bertepatan dengan surah Yunus alaihi salam. Panjang ayat tu, tak mau nak urai panjang. Sekadar memetik nama, saya nak patah pada alaqah. Kita bertemu dengan seorang pakar mathematics daripada Amerika bernama Dr. Gary Miller, yang akhirnya menukar namanya kepada Dr. Abdul Ahad. Dr. Gary Miller yang dikenal sekarang dengan Dr. Abdul Ahad, dia masuk Islam. Kenapa? Dia mengkaji Al-Quran dan dia mengambil ibrah daripada Al-Quran. Kalau tuan-tuan baca statement dia, di awal dia mencari Islam, dia kata apa? Dia kata persepsi awal aku, persepsi awal, tanggapan awal aku kepada Al-Quran ialah bahawa Al-Quran itu adalah sebuah buku yang hanya menceritakan kisah padang pasir. Kerana aku tahu, kata Dr. Gary Miller, bahawa Quran turun pada seorang lelaki berbangsa Arab, dan lelaki ini hidup di padang pasir, maka my early perception, kata dia, adalah Quran itu cerita padang pasir. Apabila dia ialah digerakkan oleh Allah beli terjemah Quran dalam bahasa Inggeris, dia baca, dia mengalami satu kejutan yang hebat. Dia bertemu dengan ayat-ayat tentang cakrawala. Dia bertemu dengan ayat-ayat tentang pengembangan langit, yang kalau tuan-tuan belajar teori Einstein, kita akan bertemu dengan berbagai-bagai teori, terutama berhubung dengan pengembangan langit yang dikaji oleh sarjana-sarjana barat, yang akhirnya mereka bertemu dengan kebenaran Al-Quran. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Di antara ayat dalam surah Az-Zariyat yang mereka terperanjat setelah mereka mengkaji cakrawala, setelah mereka menemukan teori The Big Bang, letupan besar dan berlakunya penyebaran haba di kawasan langit, akhirnya mereka jumpa dalam Quran
ayat dalam surah Az-Zariyat apabila Allah menyebut wa inna lamusi'un, dan kamilah yang meluaskan, yang mengembangkan langit itu. Sarjana menulis bahawa dengan maksud langit itu dan bintang-bintang di langit mereka sering beranak pinak. Bintang tu beranak pinak dan memang dikaji oleh NASA dengan satu jumlah yang tak mampu dah untuk kita kita sebut eksponen ataupun gandaan itu tidak mampu kumpulan saintis NASA untuk mempersembahkan kepada kita dalam bentuk eksponen, menaik dan terus menaik kerana terlampau banyaknya bintang itu. Quran sebut dulu. Subhanallah. Dr. Gary Miller memeluk Islam dan menukar namanya kepada Dr. Abdul Ahad. Allahu Akbar. Maka saya nak petik dalam waktu yang seringkas ini apa yang telah ditulis oleh Profesor James E. Moore dalam bukunya The Giving Birth, ketika dia menghuraikan apa itu alaqah. Bila Allah menurunkan ayat itu di Gua Hira, ayat pertama sehingga 5 daripada suratul Alaq, apabila Allah menurunkannya pada ayat yang antara ayatnya khalaqal insana min alaq, Allah telah menciptakan al-insan. Allah tidak sebut khalaqan nas, Allah sebut khalaqal insan. Beza tu di sudut bahasa Arab berbeza, panjang kalau nak hurai. Allah kata aku cipta al-insan, khalaqal insan min alaq. Profesor James E. Moore dia punya kaji. Akhirnya dia kata alaqah itu mengikut ilmu aku dalam ilmu embryologi apa semua ni, aku mendapati ia membawa kepada 3 makna yang besar. 3 makna ni saya nak ajak diri saya, tuan-tuan dan muslimat, supaya menung sekejap, supaya timbul sifat tawadhu, supaya timbul satu perasaan we are nothing unless redha Allah. Kita tak ada apa. Kita tak ada apa, tuan-tuan, melainkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia sebut tentang alaqah, Profesor James E. Moore kata 3. Untuk kita ambil ibrah dan kita menung sekejap, apalah ada pada diri aku. Ingat ya, alaqah dalam rahim mak ni, dalam rahim mak, bukan kat luar ni. Baik, Allah kata aku buat kamu daripada alaqah. James E. Moore kata pertama maknanya seketul darah. Nabi habaq tak? Betul. Quran sebut alaqah mudghah izamah. Quran sebut daripada alaqah seketul darah menjadi mudghah seketul daging, daripada seketul daging izamah, Allah bungkuh tulang belulang, tulang tu Allah bungkuh dengan daging. Bermula dengan alaqah, bahkan lebih awal nutfatin amsyaj. Nutfatin amsyaj dalam suratul insan membawa maksud benih ayah dan ovam telur ibu telah pun bercantum.
Ia bukan hanya sekadar nutfah. Sebab Allah sebut nutfatin amsyajin. Bila nutfatin amsyajin, maknanya sperm ayah sudah pun masuk ke dalam ovam, telur ibu, telur wanita. Masuk dah, get ready untuk jadi manusia biiznillah. Seketul darah, Quran sebut dah? Ya. Nabi sebut dah? Ya. Yang kedua, kata Profesor James Imo, alaqah itu ialah lintah, leech, seekor lintah. Siapa yang tak pernah tengok lintah dalam masjid ni, angkat tangan, mari kita lintahkan dia. Lagi dia rokok, biar dia lintah tengok. Semua kita pernah tengok lintah. Apa ada seekor lintah? Itulah kita dalam perut mak, macam seekor lintah. Bodoh gitu, macam seekor lintah. Keluar samseng. Adik-beradik yamseng. Keluar belagak. Nabi tak betul, Quran tak betul, ulama tak betul, dia seorang yang betul. Tuan-tuan, saya pernah sebut, kenapa dalam syurga tak ada najis? Ahli syurga, antara nikmat syurga ni makan, tidur tak ada, don't worry. Dalam syurga tak ada tidur. Nak tidur di rumah, nak tidur dalam masjid. The best place to sleep, masjid. Sebab aircon, kemudian malaikat turun, dia rahmat tu lebih, tu yang leno. Dalam syurga tak ada tidur. Ulama kata makan, minum, menyembang, makan, minum, menyembang. Itulah kerja kita. Jalan, malaikat bawa, tengok ahli neraka kena seksa. Ada pasar dalam syurga, macam-macam. Nak sebut panjang, nak sebut. Kenapa masuk syurga tak ada buang air, najis tak ada. Makan jadi peluh. Buah-buahan rasa lain. Kita makan dalam syurga. Tu Allah sebut di awal Al-Baqarah. Ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Kan bila kita makan dalam syurga buah-buahan, Allah kata apa? Ahli syurga menyembah. Dia kata buah-buahan kita makan mutasyabiha, macam kat dunia. Makan durian contoh. Kita makan durian dalam syurga ni bukan musang king rauk bahang. Jangan duk silap tafsir. Ini cerita buah durian dalam syurga. Makan buah durian dalam syurga, dia tak rasa durian saja, makan je rasa anggur. Makan seulah rasa buah rambai, rasa apple, buah durian. Macam mana nak bayang? Syurga. Durian balik pulau, durian je lah. Kan? D24, D9, tu jenayah berat Bukit Aman. Ni kelas-kelas durian yang 4 tahun lah, 4 duduk tang ni, tuan-tuan duduk sini. Saya pun kadang singgah juga makan di balik pulau. Ada, saya pergi 2-3 kali. Rembat juga. Pergi dengan anak beranak, rembat juga. Sedap. Kita makan sedap, tara mana pun rasa durian. Tapi buah-buahan syurga, durian makan rasa anggur, durian makan rasa apple. Sekali lagi makan apple rasa durian pula. Allahu Akbar. Ada najis tak? Tak ada. Ada buang air kecil? Tak ada.
Tak ada penjaga tandas 5 kupang, tak ada. Don't worry. Semua persoalannya, kata ulama, kenapa tak ada najis? Sebab syurga tempat orang tawaduk. Kita atas dunia ni, Allah nak ajar kita tawaduk. Allah nak ajar kita tak sah duk belagak. Pi mana pun najis duk dalam perut, tak usah duk act lah. Kita pi mana pun, hatta depan Kaabah pun dalam perut kita ada najis. Hatta di hadapan makam Rasulullah di Madinatul Munawwarah, beradab dengan Nabi pun dalam perut kita ada najis. Allah nak ajar, itulah kita. Belagak apa ni? Perut penuh najis seorang-seorang. Tunggu nak buang besok. Silat-silat seminggu tak buang, mati syahid. Mati jawab dia. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah nak ajar kita sedar ke diri, baik itu dalam syurga tak ada buang air. Sebab syurga tempat orang tawaduk. Dunia ni penuh perut dengan najis. Biar sedar ke diri sikit. Apalah ada kat kita, perut pun penuh dengan najis. Na'udzubillahi min zalik. Nah, alaqah, makna yang kedua, lintah. Apalah nak belagak, lintah bodoh kita dulu. Macam lintah. Dan makna yang ketiga, alaqah, ialah sesuatu yang melekat di dinding. Kita tengok jam melekat dekat dinding, kita boleh kata di sudut bahasa Arab alaqah. Jam tu melekat kat dinding, kita boleh kata alaqah. Bila kata kita ni alaqah, melekat kat dinding rahim ibu, mengharap belai ihsan kasih rahmat Allah, melekat situ. Kata para saintis, pada stage ini chances untuk miscarry adalah tinggi. Peluang untuk keguguran adalah tinggi. Sebab kita hanya melekat saja di dinding rahim mak, tak kuat lagi, melekat seketul darah. Mata tak ada, apa pun tak ada lagi, macam lintah tu. Allah, kalau Allah tanggalkan kita pada waktu tu, kita tak nampak, tak ada di balik pulau, tak rasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Profesor James Imo dalam kajiannya menyebut, inilah awal kita manusia, terlalu hina dan tidak empunya apa-apa, hanya mengharapkan belai rahmat kasih daripada Maha Pencipta Allah. Baik itu bila kita keluar, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bila kita keluar, Allah bentuk tubuh kita dengan susunan yang cantik, maka sudah tentulah kita kena faham bahawa di antara sifat kita ialah menjunjung tinggi perintah Allah, kerana ibrah daripada Al-Quran mengajar kita siapakah kita pada satu waktu dahulu. Bahkan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tu lagi dahsyat. Lupakah, kata Allah, telah sampai satu keadaan atas manusia itu, lam yakun syai'an madhkura, kita tidak pernah disebut. Tak ada, kita tak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Kalau Allah tak cipta kita, kita tak ada apa.
Tak ada. Sudah sampai, datang dah satu keadaan yang kita ni satu waktu dahulu tidak disebut, tak ada Abdul Halim, tak ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih, al-ayah. Itu yang pertama saya nak petik malam masa kita terhad. Ambillah ibrah yang pertama, bahawa kita pada satu waktu dulu adalah sesuatu yang tidak disebut, dan Allah cipta kita dalam bentuk yang tak tahu kita nak sebut, punya hinanya kita. Melekat saja di dinding rahim, bila-bila boleh terlucut dan gugur menjadi seketul darah, habis, tak ada kita. Sebab itulah bila dah keluar jadi manusia pun diperintahkan kita meneruskan kesinambungan tawaduk ini. Allah kirim kepada kita ibadah, di mana setiap ibadah yang kita perform membawa kepada sifat tawaduk. Sebab apa? Sebab saya udang balik, syurga hanya hendak orang tawaduk. Sombong boleh belah. La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi min khaldarin min kibrin. Takkan masuk syurga orang yang dalam hatinya sebesar zarah sifat sombong. Berambuh syurga tak mau terima, neraka ambil. Allah didik, tak biar kita. Dia suruh kita melakukan ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia suruh kita perform ibadah. Cek tengok ibadah kita, semua ajar kita tawaduk. Kalaulah dengan perform ibadah masih lagi sombong, tak tahu nak cakap. Tuan tengok semayang, apa yang tak ajar kita tawaduk? Kamu raja ke? Kamu sultan ke? Kamu pemerintah hebat mana ke? Kamu rakyat di bendang ke? Kamu nak start semayang, kamu kena jumpa air dulu, main dengan air dulu. Namanya wudu. Kamu tak ada air, fatayammamu sa'idan tayyiban. Kamu kena bertayamum dengan debu yang bersih. Ada air tapi perlu nak minum dan sebagainya. Ini belajar fiqh. Suruh semayang. Perhati tengok. Awal-awal surrender. Allahu Akbar, surrender dah. Duk tengok TV cerita cowboy sejak kecil kan. Keluar pistol India, surrender. Cowboy punya filem. Awal-awal surrender dah kita. Belagak apanya. Sampai ke tahap sujud, menjatuhkan wajah ke tanah. Wajah yang mulia dijatuhkan ke tanah. Nak ajar kita tawaduk. Lepas tu minta maaf lah. Minta maaf lah, kita tak boleh terima bila viral video baru-baru ni dalam masjid di mana tak tahu, seorang tu dia pergi lempang orang tua tu hanya kerana terlanggar sikit sejadah ke apa belakang dia. Kita tengok video tu, kita istighfar. Kesian orang tua tu sampai tercampak kupiah dia, lempang dia. Kita katakan, apakah itu yang kamu dapat dalam rumah Allah? Bagaimana sikap kamu bila melangkah masuk ke rumah Allah? Apa yang kamu nak bila kamu duduk dalam rumah Allah? Ini masjid, rumah Allah. Idhafah, kita panggil dalam Arab idhafah lah, sandaran. Kita sandarkan masjid dengan menyebut rumah Allah untuk menerbitkan kemuliaan. Kalau Kaabah kita sandarkan dengan Baitullahil Haram, rumah Allah, Kaabah tu. Kaedahnya idhafatus syarif, iaitu kita sandarkan Kaabah kepada Allah untuk mendapat asy-syarif. Asy-syarif makna kemuliaan.
Maka Kaabah itu mulia, maka dipanggil Baitullah, idhafah, sandar. Ni rumah Allah. Yang kamu masuk, kamu boleh buang kesombongan, keangkuhan. Kamu semayang kasut pun tak pakai. Kamu beli kasut sandal punya mahal duk kat luar. Kamu pergi kerja, kasut kamu subhanallah. Kamu pergi melancong, kasut kamu kasut hebat-hebat mahal. Saya ada seorang kawan, ini cerita betul. Beli sandal kat Dubai 12,000. Punya hebat. Tapi 12,000 sandal dia beli kat Dubai tu, bukan boleh buat masuk masjid, kena letak luar juga. Kaki ayam je kita. Kaki ayam aja. Kot boleh pakai. Kalau kamu pergi kerja, lepas tu malah buka blazer, semayang dengan blazer, boleh gagah lagi. Tapi tetap barefoot, tak ada kasut, kaki ayam. Lambang apa? Lambang awak nak berdiri di bumi mahsyar kaki ayam. Kan Nabi abad dah, kamu akan berdiri berkaki ayam, bertelanjang dan kembali tidak berkhotan. Nabi sebut dah. Tu saya bila tengok tu lah rasa tak tahu nak cakap. Sedangkan masjid tempat untuk kita memiliki sifat tawaduk, merendah diri. Allah, lempang orang tua tu, kesian sampai kita tak boleh fikir. Kamu bawa sifat sombong kamu dalam masjid, habis lah. Habis lah. Sedangkan solat itu adalah perbuatan yang mendidik kita untuk tawaduk. Apa lagi? Tentuan puasa, lagilah. Melokoh macam orang bodoh, penat, letih, pilah ke dapur belah siang, makanlah kalau berani. Ovaltine ada, Ovaltong pun ada, tin dengan tong semua ada. Anak Milo, anak Nescafe, ambancur lah. Bukan ada orang tengok. Diajar tawaduk, diajar merendah diri, diajar merasakan susahnya fakir miskin yang lapar perut. Aku baru sekejap, baru 6 jam 7 jam, fakir miskin tak 4 hari tak makan. Diajar sikap tawaduk. Bila tengok orang miskin tak ada lokek nak bagi, nak tolong, tak ada. Kasih Allah. Belum umrah, belum haji, belum tu kita hurai lagi panjang masa kita terhad. Ya Allah, ya Tuhan. Itu yang pertama saya nak petik ibrah. Iaitulah sedarlah diri kita siapa. Ingat asal kejadian kita. Ingat bila Allah kata aku bawa keluar kamu min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku bawa kamu keluar dari perut mak kamu dalam keadaan kamu la ta'lamuna syai'a, know nothing at all, without any knowledge. Kita tak tahu apa-apa, bodoh situ. Bila dah besar kita nak berlagak, bila dah berpangkat sikit kita rasa hebat, habis semua orang kita nak hina, habis semua orang kita nak pandang lekeh, habis semua orang kita nak pandang kecil, kita saja besar. Astaghfirullahalazim. Syurga mana nak ambil kamu? Allah Ta'ala peringat supaya kita insaf dan sedar bahawa sesungguhnya sampai nanti stage dia
seperti ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya. Allah Ta'ala itulah yumituni thumma yuhyin. Allah Ta'ala itulah, kata Nabi Ibrahim, yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku balik. Ingat, sampai masuk jalan. Yang pertama. Yang kedua adalah waktu yang terhad, 10 minit lagi. Ibarah dari Quran, kalau boleh saya petik secara ringkas. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita baca surah-surah. Orang-orang yang Allah ulang cerita dia, orang yang sama. Orang cerita yang sama. Tuan-tuan baca Taha, jumpa dia. Tuan-tuan baca Al-A'raf, jumpa dia. Tuan-tuan baca Ghafir, jumpa dia. Tuan-tuan baca Al-Mu'minun, jumpa. Banyak surah. Orang yang sama. Siapa? Fir'aun. Orang yang sama. Fir'aun yang kita nak ambil ibarah, iaitulah bukan sekadar kita faham akan kesombongan dia sampai mengaku menjadi Tuhan. Tetapi apa yang saya nak petik dalam waktu yang ringkas ialah bagaimana Fir'aun dan rakyatnya menempuh civilization, menempuh ketamadunan. Macam kita punya tamadun. Atau tuan-tuan muslimat melihat watak-watak yang sama, cerita yang sama. Cerita umpama contoh Ad, cerita umpama contoh Samud. Bukalah surah mana pun cerita sama ya. Ayat dia beza-beza bunyi, tapi itulah mereka, bangsa dan pemimpinnya yang menempuh ketamadunan. Irama Zatil Imad. Satu bangsa nama dia Iram. Bangsa nama Iram. Rasul dia Hud alaihi salam. Apa dia? Kepakaran. Apa dia? Ekspertis, kepakaran mereka. Apa dia? Kaum Iram, bangsa ini adalah bangsa yang imad, yang pakar membina bangunan dengan tiang-tiang yang besar. Macam kita ada. Kita ada smart tunnel terowong kita yang boleh tutup kalau banjir. Air banjir boleh lalu lah. KL banjir gila. Tempat saya Gombak pun banjir kilat semalam. Habis air masuk. Canggih ketamadunan kaum Ad. Beralih kepada Samud. Allah wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Tak ada manusia boleh buat macam Samud, ambil alat toreh gunung batu, tebuk gunung batu buat rumah. Nak ada orang boleh buat? Tuan pergilah ke Hijir, Al-Hijir di utara Madinah. Tuan boleh ziarah kampung Nabi Saleh. Tuan pergilah ke Nebata Petra di selatan Jordan, di Petra yang termasuk 7 wonders of the world. Kita boleh tengok bangunan gunung-gunung batu yang diukir, yang mereka itu walaupun tidak daripada kaum Samud, tetapi mereka sepupu sepepat Samud. Cucu cicit dia mempunyai kepakaran yang sedemikian hebat. Tuan-tuan bacalah ucapan Fir'aun. Alaysa mulku Misra. Tidakkah Mesir ini aku punya? Alaysa li mulku Misra. Tidakkah negeri Mesir ini aku punya? Kata Fir'aun.
hadzal anhar, dan tengoklah sungai-sungai ni mengalir di bawah tapak kaki aku. Sungai Nil masuk bawah istana dia, bentuk ketemadunan, dan yang paling hebat, piramid. Ahli saintis kaji bab piramid ni, Allah. Tu piramid tu, 4 dia punya bentuk dia tu, 1, 2, 3, 4. Macam tahu 4 itu mengarah utara, selatan, timur dan barat. Saintis buat kajian, kalaulah yang pertama ni utara, selatan, timur, barat. Utara tu Fir'aun buat tepat utara, tepat, exactly on the dot. Balik sana selatan, ahli kaji-kaji tengok selatan, tepat arah selatan, tidak deviate, tidak lari even 1 degree, walau 1 darjah tidak lari. Betapa hebatnya teknologi Fir'aun. Allah. Entah pergi Gaza di Mesir, piramid Gaza, boleh tengok. Di musim sejuk masuk piramid rasa panas. Kalau Mesir musim panas, masuk piramid rasa sejuk. Bukan ada piping, sprinkler ke, chill water plant ke, tak ada. Batang pipe, aircon ke, tak ada. Masuk aja kalau musim panas terasa sejuk. Kalau musim sejuk masuk piramid panas. Macam mana Fir'aun buat? Hebat teknologi dia. Kita baru KLCC ya, Twin Tower. Daripada rumah saya di Gombak tu, kalau buka tinggal nampak Twin Tower, nampak KL Tower. Kalau dia rebah, mampus syahid, empuk situ lah. Tu kehebatan kita. Quran sebut kehebatan Samud. Nak sebut apa? Yang lawan Nabi, lawan Nabi Soleh, lawan Nabi Hud, lawan Nabi Musa, lawanlah Rasul mana pun, termasuk Abu Jahal yang lawan Rasulullah. Kita boleh buat satu conclusion, iaitulah mereka bangsa yang bertamadun. Abu Jahal dengan ketemadunan dia, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Mereka tajir, mereka businessman yang hebat, yang mengembara ke Yaman dan juga ke bumi Syam 6 bulan bawa barang dagangan, untung ratus ribu dirham. Bukan jual kuih tepi jalan, import ekspor. Dengan makna Abu Jahal kena reti mathematics. Walaupun dia fail medtam, orang lah medtam lah kan, budak-budak lah. Dulu kita admat, saya pun ambil admat dulu. Budak lah medtam, matematik tambahan, ingat maktam. Kan, kita dah ingat maktam, rupa medtam. Oh budak lah matematik tambahan, kita admat dulu. Tuan-tuan, walau Abu Jahal mungkin dia tak belajar admat, tapi dia reti kira duit. Dia tahu berniaga besar, sampai perniagaan dia Allah sebut dalam Quran. Syita was saif. Syita musim sejuk, saifi musim panas. 6 bulan musim sejuk pergi Yaman, 6 bulan musim panas pergi Syam, Jordan, Palestin, Suriah. 6 bulan niaga. Anda ingat jual kuih tepi jalan ke? Lihat bangsa-bangsa ini, Quran sebut ni. Nah, kita sekarang menerima tak tamadun? Ya, sesuatu yang kita tak boleh tolak ialah tamadun. Kita mesti berlari seiring dengan tamadun. Tetapi ibrah Al-Quran, pengajaran Al-Quran mengajar kita bahawa orang yang bertamadun, dia lupa daratan,
Dia rasa dia hebat. Dia tolak Islam, dia tolak Rasul, dia tolak ulama. Akhirnya dia keluar dengan pandangan dia sendiri yang menolak Islam. Akhirnya dia buka pintu langit untuk azab sampai. Itulah Ad, itulah Samud. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Kaum Ad dimusnahkan Allah dengan angin puting beliung 7 hari, berhenti pada 8 hari ke-8. Sama hari 7 malam, angin puting beliung tak tahu berapa kilometer sejam membadai kaum Ad. Hari ke-8 baru berhenti. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Lalu kamu melihat kaum Ad seperti batang-batang tamar yang telah reput. Mampu habis. Samud sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtazir. Allah tempik Samud dengan satu tempikan suara daripada langit. Mereka mati bergelimpangan seperti rumput-rumput yang dikunyah oleh binatang ternak. Macam mana lembu kunyah rumput, begitulah kaum Samud hancur. Kita sekarang di alam kita 2020, kita menempuh teknologi. Sekarang sudah mau sampai 5G. Saya masuk injury time, masa kecederaan. Bola pun ada, kuliah pun kena ada lah. Injury time 3 minit, insya-Allah. Kita mula masuk sekarang bukan 4G, 5G. Tara menatang 4G ni pun muntah dah kita. India punya slide malam-malam kan, WhatsApp, grup WhatsApp. Malam nak tidur tengok WhatsApp. Kan baca lu grup geng isap rokok, satu grup. Tu nak sembang asap rokok, aroma bau rokok, grup tu. Bila nak mati, siapa nak mati dulu, grup tu lah. Tara 4G pun kita muntah. Kita sekarang nak masuk 5G. Saya ingat kalau 5G besok on handphone, oh batuk on terus. Tak payah tekan butang lah. Allah canggih. Apakah nak buang? Jangan. Tetapi berlarilah seiring perintah, larangan Allah, kehendak Rasul. Seiring ketemadunan kita, kita akan selamat akhirat. Kalau memburu dunia dengan tetapi menolak para ulama yang menjanti galang ganti batang tubuh Rasulullah, kita sedang membuka langit untuk amarah Allah. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak mengantuk. Hari-hari baca ayat kursi, Allah tak pernah mengantuk, Allah tak pernah tidur, sentiasa memerhatikan kita. Maka ambillah i'tibar ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Punya banyak ayat suruh kita fa'tabiru. Fa'tabiru tu i'tibar lah. Dia bukan IK, dia bukan i'tibar, dia i'tibar ain. Begitu. Ibrah bukan ibrah, ibrah ain bukan alif. Baik. Fa'tabiru, ambillah pengajaran ya ulil albab, wahai orang yang ulil albab. Ulil albab merujuk kepada mereka yang reti menggunakan akalnya. Dia berfikir, apa yang aku ada dulu, aku hanyalah seekor lintah yang melekat di dinding rahim mak. Sekarang aku besar, Allah bagi aku macam-macam ilmu, harta, wang ringgit, maka sudah tentulah kalau harta ada hak orang lain. Kalau ilmu, sebar-sebarkan, buat kebaikan kepada manusia. Sebab Allah sebut wa ahsin
kama ahsanallahu ilaik. Allah pesan dalam suratul Qasas, berbuat baiklah kamu kepada manusia seperti mana Allah berbuat baik kepada kamu. Macam mana Allah buat baik kat kita, bagi nikmat macam-macam, begitulah Allah suruh kita buat baik dekat orang lain. Mudah-mudahan sedikit peringatan ini menyedarkan diri saya dahulu yang bercakap dan juga tuan-tuan muslimin dan muslimat bahawa kita hidup dengan rahmat, belas kasih Allah berputik daripada rahim ibu sampailah hari ini, dan kita hendak rahmat belas kasih Allah ketika kita keseorangan di alam barzah yang amat menakutkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.